untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih saya ucapkan kepada 6 orang ahli yang berhormat dari Kampar, Pasir Salak, Jelutong, Kuala Krai, Kalapakan dan Rasah yang telah pun menyertai dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa ini. Saya akan cuba untuk menjawab isu-isu yang terbangkit, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan kepala maksud B63, iaitu pengurusan kewangan dan akaun seperti yang tercatat. Pertama sekali, Puan Pengerusi, untuk makluman ahli yang berhormat, dalam belanjawan tahun 2023, sebanyak 55.19 bilion telah pun diperuntukkan kepada KPM di bawah peruntukan pengurus. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1.961 bilion telah diperuntukkan untuk 2K, iaitu Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan KBK dan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan BKK. Di samping itu, peruntukan tambahan telah pun dibelanjakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023 sebanyak 1.973 bilion bagi perkhidmatan 2K. Untuk tahun 2023, perkhidmatan 2K melibatkan 1,922 syarikat. Bagi KPK, sebanyak 1,375 syarikat telah dilantik, melibatkan 10,369 premis milik KPM. Manakala bagi PKK, sebanyak 547 syarikat telah dilantik, melibatkan 10,821 premis milik KPM. Syarikat-syarikat ini bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keselamatan di premis milik KPM, termasuk sekolah, blok pentadbiran iaitu bangunan PBD dan juga JPN, institusi pendidikan KPM seperti institusi pendidikan guru, Institut Aminuddin Paki, College Vocational, College Matrikulasi dan sebagainya. Untuk makluman ahli yang berhormat, peruntukan tambahan sebanyak 1.973 bilion ini diperlukan bagi tahun 2023 bagi menampung 3 perkara. Nombor 1, pembayaran bulanan bagi kontrak yang sedang berkuasa. Nombor 2, arahan pelaksanaan Perintah Gaji Minima PGM yang terkini pada 1 Mei 2022 yang telah menetapkan gaji minima pekerja kepada RM1,500 dan yang mana ia melibatkan bayaran gaji kepada 96,547 pekerja 2K. Dan yang ketiga, bayaran di bawah arahan Pembentarahan AP58, iaitu perkhidmatan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2022 dan bayaran dibuat menggunakan peruntukan pada tahun 2023 disebabkan penutupan awal akaun pada tahun 2022. Proses pembayaran kepada kontraktor perlu dilakukan setiap bulan tertakluk kepada pematuhan dokumen yang lengkap. Terdapat isu di mana kontraktor lewat menyerahkan dokumen kepada KPM bagi proses pembayaran. Ini juga menyumbang kepada AP58. KPM sentiasa komited untuk memastikan pembayaran kepada kontraktor dibuat mengikut jadual agar pekerja-pekerja perkhidmatan 2K akan menerima gaji bulanan. Dan ini menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kalapakan dan juga Yang Berhormat Rasa tadi berkenaan dengan pembayaran gaji kepada pekerja-pekerja. KPM akan bayar kepada syarikat-syarikat pembekal dan syarikat-syarikat tersebut adalah bertanggungjawab untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja. Dan berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kalapakan dan juga Yang Berhormat Rasa berkenaan dengan isu yang mana syarikat masih tidak menetapkan hak ataupun gaji minima dan tidak membuat caruman PKSO dan KWSP dan tidak memberikan cuti dan sebagainya. Untuk isu-isu ini, pihak pekerja boleh mempunyai recourse ataupun mempunyai jalan untuk membuat laporan kepada Jabatan Buruh di bawah Kesuma untuk membawa isu ini kepada perhatian Jabatan Buruh dan menuntut keadilan dari Jabatan Buruh. Dan pada masa yang sama, bagi pihak KPM, seperti isu yang dibangkitkan oleh Pasir Salak juga berkenaan dengan bagaimana kita
mengambil tindakan terhadap kontraktor-kontraktor yang bermasalah, sama ada kontraktor yang bermasalah seperti yang dibangkitkan oleh Pasir Salak ataupun kontraktor-kontraktor yang enggan untuk mematuhi perintah gaji minima dan juga untuk membuat caruman dan sebagainya seperti yang dibangkitkan oleh Kalapakan dan juga Rasa. Kontraktor yang bermasalah akan dilaporkan kepada MOF untuk pertimbangan MOF dalam jawatan kuasa tindakan tata tertib dan untuk disenarai hitamkan. Dan bagi isu berkenaan dengan isu pelantikan kontraktor, sememangnya pelantikan kontraktor sepanjang masa ini, penganugerahan kontrak KBK dan PKK adalah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan semasa tawaran tender terbuka. Kesemua petender akan melalui proses penilaian teknikal dan kewangan oleh jawatankuasa penilaian tender, manakala semua syarikat yang berjaya melepasi peringkat penilaian bagi satu-satu tender akan diangkat kepada lembaga perolehan untuk pertimbangan dan kelulusan. Pemakluman awal mengenai pengiklanan tender PKK dan KBK akan dihebarkan dan boleh diakses menerusi laman sesawan KPM. Yang berhormat Pasir Salak ada sebut berkenaan dengan apakah pembaikan dalam proses penilaian tender. Bermula pada tahun 2024, KPM akan menambah baik kaedah penilaian perolehan tender supaya ia menjadi lebih telus. Antaranya ada dua perkara. Nombor satu, penetapan markah lulus penilaian diturunkan kepada 65% untuk membolehkan lebih banyak syarikat diangkat ke peringkat pertimbangan oleh lembaga perolehan. Itu nombor satu. Nombor dua adalah pemakluman awal pengiklanan tender PKK yang telah dihebarkan supaya lebih banyak pembekal yang berkelayakan dapat bersedia dengan lebih awal sebelum tender dibida. YB Menteri, celahan Pasir Salak. Ya, sila. Pasir Salak merujuk kepada tender yang dibuka untuk tandas yang bernilai 70,000 ya. Di kawasan Pasir Salak 80% tidak siap sepenuhnya. Terima kasih untuk makluman. Okey, terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Isu ini pihak Kementerian Kependidikan Malaysia akan mengambil perhatian. Kami akan mengarahkan supaya JPN dan PBD untuk memberikan satu laporan berkenaan dengan kenyataan oleh Yang Berhormat Pasir Salak tadi. Dan berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kampar berkenaan dengan kenaikan allowance guru dan apakah gaji purata permulaan bagi pemegang diploma atau ijazah bagi guru baharu. Untuk maklumat Yang Berhormat Kampar, penetapan kadar gaji permulaan, kenaikan gaji tahunan dan allowance pejabat awam ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Ia dibayar berdasarkan kepada kelayakan mengikut grade. Kajian secara menyeluruh mengenai gaji dan allowance sedang dilaksanakan oleh JPA melalui kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Dan gaji permulaan pemegang ijazah sarjana muda pendidikan adalah sebanyak RM2,319.94. Ini merupakan gaji permulaan pemegang ijazah sarjana muda pendidikan. Pada masa yang sama juga Yang Berhormat Kampar ada membangkitkan berkenaan dengan isu kekurangan guru dan juga guru besar. Dan seperti yang Berhormat Kampar sedia maklum, iklan untuk pengambilan PISMP barulah dikeluarkan bagi tahun 2024, baru dikeluarkan pada minggu lepas untuk pengambilan calon guru latihan. Dan saya mengajak supaya rakan-rakan yang berhormat sekalian untuk membuat hebahan dan promosi supaya kita boleh mendorong dan juga memberikan galakan kepada lebih ramai anak-anak kita di luar sana untuk menyertai dan membuat permohonan kepada IPG Institute IPGM yang dalam program atau dalam program PISMP ini. Dan Yang Berhormat Jelutong ada membangkitkan berkenaan dengan isu bagaimana jumlah 1.9 juta ataupun jumlah peruntukan untuk PKK dan KPK diagihkan
pengagihan dia adalah mengikut pengagihan dia adalah diberikan secara kontrak sejumlah untuk PKK Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. Jumlah kontrak yang dikeluarkan adalah 1,535 merangkumi 10,821 premis melibatkan jumlah pengawal keselamatan 43,105 orang. Dan untuk kebersihan bangunan dan kawasan KPK melibatkan 1,398 kontrak berkuasa melibatkan 10,369 premis dan jumlah pekerja kebersihan seramai 53,442. Puan Pengerusi, saya minta sedikit masa lagi untuk saya sempat menjawab sebanyak yang mungkin. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai berkenaan dengan kontraktor yang tidak membayar gaji kepada pekerja-pekerja, saya percaya bahawa isu ini telah pun saya jawab sebentar tadi, yang mana kes ini akan dirujuk kepada kesemua kontraktor yang bermasalah akan dirujuk kepada MOF. Dan berkenaan dengan isu cagaran untuk kontrak yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kalapakan, di bawah pengurusan kontrak kerajaan sememangnya telah ada segmen cagaran kontrak di mana semua kontraktor yang berjaya perlu memberikan bon pelaksanaan sebagai jaminan sekiranya berlaku kes seperti tunggakan gaji. Dalam hal ini, pihak kerajaan boleh menggunakan bon pelaksanaan tersebut tertakluk kepada kelulusan Jabatan Tenaga Kerja. Berkenaan isu Jelutong sudah settle dan ada isu berkenaan dengan pekerja asing tanpa permisa yang bekerja di sekolah-sekolah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong dan Rasa. Pada dasarnya kesemua syarikat kebersihan di bawah KPM hendaklah melantik pekerja kebersihan dalam kalangan warga negara Malaysia sahaja. Walau bagaimanapun, kelonggaran adalah diberikan kepada 5 negeri bagi melantik pekerja kebersihan dalam kalangan warga asing, iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor dan Melaka, dengan nisbah pekerja asing berbanding dengan pekerja tempatan 70% pekerja asing dan 30% pekerja tempatan. Kawalan dan pemantauan adalah dilaksanakan oleh penerima premis perkhidmatan kebersihan dalam memastikan pekerja warga asing mempunyai pas kerja yang sah, iaitu pihak syarikat perlu mengemukakan semua dokumen mengenai pekerjanya termasuk permit kerja yang sah bagi pekerja warga asing dalam tempoh 14 hari setelah menerima kontrak. Jika berlaku ketidakpatuhan perkara ini, denda boleh dikenakan kepada syarikat-syarikat yang terbabit dan juga sehingga membawa kepada proses penampatan terhadap syarikat yang terlibat. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyokong penuh penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan berkaitan khususnya Jabatan Immigration Malaysia dalam membantu kementerian membuat pemantauan berterusan atas pembekal yang melantik pekerja asing tanpa permit sah yang digunakan di luar pengetahuan KPM. Dan Puan Pengerusi, saya mengambil kesempatan mungkin 1 minit lagi untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Arau. Ya, dalam semasa peringkat dasar yang diminta oleh pihak Menteri MOF untuk pihak Kementerian Pendidikan jawab berkenaan dengan isu kelas padat. Pada waktu ini terdapat 199,593 buah bilik darjah. Daripada jumlahnya, 67.68% bilik darjah mempunyai bilangan murid di bawah 30 orang. Manakala 29.32% bilik darjah mempunyai bilangan murid antara 31 hingga 40 orang. Dengan kata lain, 97% bilik darjah di Malaysia mempunyai kepadatan murid yang boleh dikatakan dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Walau bagaimanapun, baginya 300, 5,986 bilik darjah memang amat memerlukan perhatian kerajaan, antaranya adalah di Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur dan Putrajaya. KPM mengambil serius berkenaan dengan isu ini dan antara langkah sementara adalah termasuk penyuraian murid
telah dibuat kepada sekolah-sekolah perhampiran, menukar fungsi bilik kelas kepada bilik ajar serta pembinaan bilik darjah kabin. Misalnya SK Cyberjaya. Dan untuk jangka pendek, dalam semasa 1 atau 2 tahun, KBM juga menukar status persekolahan sesetengah sekolah daripada 1 sesi kepada 2 sesi. Contohnya adalah di SK Sarjana Putra yang baru dibuka baru-baru ini, daripada 900 lebih murid, kita dapat buka ruang kepada lebih daripada 2,000 murid untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Dan akhirnya, untuk jangka masa panjang 5 tahun ke hadapan, KPM telah merangka dan meluluskan 26 buah pembinaan sekolah baharu pada tahun 2024. Kebiasaannya dalam rancangan sebelum ini, sekitar 8 hingga 10 buah sekolah sahaja akan dibina, akan diluluskan setiap tahun. Dan dengan 26 buah pembinaan sekolah baharu ini akan memberi manfaat kepada lebih daripada 50,000 orang murid dan 3,000 orang guru. Kementerian juga mengalu-alukan inisiatif swasta membina sekolah secara CSR oleh pihak korporat, khususnya yang terkait dengan pemaju kawasan perumahan. Contohnya projek pembinaan seperti HJKC San Surya di Sepang, HJKC Kamuda Golf di Kuala Langat dan projek-projek CSR yang lain. Dengan itu, saya percaya bahawa isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat tadi berkenaan dengan maksud B63 telah pun dijawab, dan dengan itu sekian penggulungan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM1 bilion 9